Assalamualaikum guys, apa khabar? Dan selamat berhujung minggu. Terima kasihlah pada yang memang terus berkunjung ke Roti Learn every day. Kan, you be learning, you discover new thing, ideas, insight. Berdasarkan pengalaman saya 15 nak masuk 16 tahun dalam financial market. Dan tahniah juga pada yang baru masuk, baru jumpa kita. We always welcome newcomers. Mungkin sebab dekat luar sana ialah tak banyak sangat maklumat yang bagi saya ialah proven, kan, backup by, iaitu evidence, backup by case study, backup by real things. Maksudnya dari segi ialah consistency, real money, realistic, kan. So ini antara benda yang mungkin hopefully kan boleh jadi satu benda yang membantu you ubah dari segi result kewangan, ubah dari segi result juga value-value, mungkin dari segi relationship, health dan sebagainya. Itulah cerita RTT lah sebenarnya. Okay, so ada beberapa perkara yang saya nak tekankan juga untuk hari ni. Dan sharing ni lah memang saya sedaya upaya buat setiap hari. Ada guna phone, ada guna kamera, ada guna juga certain gadget yang tertentu. Tapi end of the day ialah message tu sampai pada you. Dan you bukan saja dapat information macam dekat luar sana, seperti dalam contohnya ialah YouTube kan, banyak juga reference technical sebagainya. So information means nothing. Satu ialah information, ialah you perlu take actions. Kalau you tak take action, this mean nothing. Dan satu kedua ialah information juga bukan bermaksud insight. Okay, information, you boleh dapat same information dekat luar sana, tetapi pada sama juga ialah you mungkin tak dapat insight daripada pengalaman orang yang dah lakukan dan jalankan sesuatu tersebut. Contohnya dalam trading and investing. Dalam konteks idea, dalam konteks itu application, saya dapati kan selalu saya kongsikan pada you ialah ada dua sebab je you tidak berjaya. Dua sebab saja you tidak sukses. Iaitu satu ialah you tidak tahu apa yang orang sukses, apa yang orang berjaya, ataupun you letak benchmarking orang yang trade 5 figure, 6 figure tu koma ni buat. Mungkin you tak tahu benda tu. Dan paling worst case ialah ramai juga sebenarnya dah tahu tetapi tak buat. Inability untuk education. Kan, macam Robin Sharma kata ialah idea nation without education is delusion. Delusion tu orang gila sebenarnya. Maksudnya idea tanpa di-execute adalah perkara gila, guys. Memang totally perkara gila. Okay, so jadi apa yang saya nak sampaikan pada you ialah sebenarnya pentingnya untuk kita execute certain perkara kita cakap, kan, yang kita belajar, kan. Dan setiap kali kita execute apa yang sepatutnya, kan, what kita must do compared dan apa yang convenient pada kita, itu akan bagi kita satu sense of achievement dan juga sense of momentum. Dia akan give you energy, guys. Dia akan give energy. Kadang-kadang mungkin you wonder kenapa hari ni aku malas, kenapa aku hari ni tak ada energy nak fokus. Itu kerana you tak faham macam mana untuk create energy explosion. You kena adalah sistem tu energy explosion. Salah satu energy explosion punya metodologi, thought of processing, ialah kita kena ada ability untuk apa, guys? Iaitu untuk kita ialah complete, kan, dan kita buat apa sepatutnya, bukannya buat apa yang rasa mudah. Ramai orang mungkin kadang-kadang dia buat apa sepatutnya compared daripada ramai orang buat yang tidak sepatutnya, buat apa mudah berbanding apa yang sepatutnya. Yang tu saya tak nak you berlaku happen pada you. Macam tu lah, guys. Okay, dalam konteks lain, apa yang saya nak highlight juga ialah mengenai, iaitu satu saya bagi tahu ialah you tak tahu pun dah tahu. Dua-dua lah execute. Okay, what you dah tahu. Dan information juga tak berguna selain execution dan application. Dan information juga tidak bermaksud ialah insight. Okay, insight. Bukan insight, bukan dalam, insight. INSIG, insight. Maksudnya wisdom ataupun hasil daripada breakthrough certain experience that you dah gone through lah. Itu antara yang saya nak share pada you. Okay, so dalam konteks ni, antara perkara yang saya rasa ialah saya berpandangan dan saya believe ini akan bantu you ialah bila you start kepada fokus dan bertindak apa yang sepatutnya. Okay, fokus dan bertindak apa yang sepatutnya. Okey, apa yang saya maksudkan sebagai fokus dan bertindak apa yang sepatutnya? Okey, dalam konteks harian kita, kan, obviously kita nak keluar daripada situasi semasa kita. Contohnya ialah mungkin dari segi financial kita, mungkin dari segi iaitu relationship kita, mungkin juga dari segi kita punya iaitu health kita. Tetapi pada sama juga kita been occupied
dengan certain benda yang unnecessary kerana inability kita untuk fokus pada sepatutnya dan execute apa yang sepatutnya bukan yang convenient. Sebagai contoh, kita mungkin busy, kita rasa kita busy, tetapi being busy bukan bermaksud ialah kita fokus dan kita buat apa yang bagi impact pada diri kita. Sebagai contoh, kita kata kita tak ada masa, kan? Kita kata kita tak ada masa, iaitu dari segi nak trading, nak belajar dan sebagainya. Apa yang berlaku ialah sebenarnya bukan kita tak ada masa. Apa yang berlaku ialah kita inability untuk ada fokus, guys. Okay? Inability untuk pilih dan juga choose fokus apa yang sepatutnya. Itu sebenarnya akan memburukkan keadaan ataupun worst case pada diri kita. Itu yang saya tak nak berlaku pada you, guys. Okay, so inability untuk you choose dari segi ialah contoh, kan, kadang-kadang as simple as kita ada friends yang jenis energy vampire. Ini Pontianak, apa tu, vampire yang sucking kita punya energy. Salah satunya ialah dan fokus kita. Ya, tahu apa benda, guys? Contohnya lah, dia ni suka cakap pasal bola, suka cakap, saya tak kata you tak boleh minat bola, saya cuma cakap ialah dia sucking you punya fokus. Atau cakap pasal perempuan, cakap pasal kereta, cakap benda negativity lah, sebagai contohnya. Cakap pasal orang lain. So benda ni dia tidak bawa you kepada benda yang sepatutnya. Sebab tu kalau you nak sukses, you kena tengok betul-betul siapakah you punya friends ataupun siapakah you punya daily circle yang you mingle with. Itu adalah sangat important untuk you letak justifikasi macam mana you nak grow dari segi jangka sepanjang. Okey, dan pada masa yang sama juga, dia antara perkara yang akan bawa you pada benda-benda yang totally game changer, iaitu bila you tengok, okey, aku sebenarnya perlu fokus dan fokus dan fokus. Okey, you perlu fokus dan fokus. Maksudnya, dia satu perkara yang kadang-kadang nampak simple tetapi bagi impact yang besar, iaitu kita rasa kita occupied dengan kerja kita, tak sempat nak masuk training, tak sempat nak masuk iaitu live trading, kan, tak sempat nak buat itu ni. Sebenarnya itu ialah prioritization kita, kan. Isu kita ialah isu prioritization kita. Kita tak ada priority yang sepatutnya. Kita tak anggap benda tu ialah high impact value yang kita buat, benda tu akan bagi significant impact ataupun result pada kita. Jadi maksudnya apa yang you kena choose ialah you kena macam start macam buang banyak benda tau. You kena start say no pada banyak benda, kan. Sebab you perlukan masa, dan masa ni memang you kena betul-betul fokus pada diri you. Pasal you tak boleh fokus tempat lain kerana kelemahan ataupun apa yang tidak boleh menjadi ialah bila you cuba buat semua benda tetapi ineffective pada you punya end result. Okay, so termasuk juga you kena buang certain benda lah. Mungkin certain family members, kan, kurang asal cakap, kan. Mungkin certain close friend, mungkin certain juga ideologi ataupun contoh, kan, ada kata saya tak ada masa pasal saya kerja banyak. Betul, kerja. Tapi sebenarnya prioritization you kerja lah maksudnya. Jadi you nak tak nak pun you kena put time. You kena buang masa, mungkin buang masa tengok Netflix ke YouTube ke, ataupun curi masa net time. Kata Tony Robbins, dia kata net time. Maksudnya net, N-E-T-T. Net tu maksudnya lah you tak ada time, tapi you buat apa saja yang you boleh buat, sebabkan ialah you ada masa tersebut saja. Jadi apa you buat, contohnya masa gym, kan, you dengar pada macam saya lah, macam saya buat ialah macam saya pakai AirPod, kan. Saya pakai AirPod, lepas tu saya akan listen pada certain guru yang saya perlu. Kadang-kadang repetition tu really important untuk saya. Saya repeat banyak benda. Saya repeat supaya dia ingrain dan juga imprint dalam saya punya mindset. Itu yang selalu saya buat lah, guys, kalau you nak tahu. Okey, jadi sebab kita ni kadang-kadang kita mudah terlupa. Jadi sangat penting untuk kita macam saya tekankan dalam contohnya Financial Freedom Bootcamp. Antara poin utama yang saya share dalam Financial Freedom Bootcamp ialah saya fokuskan kepada iaitu macam mana kita nak bina kita punya world class, kita punya weekly design kita. Okey, so macam mana nak bina world class weekly design kita. So caranya ialah, salah satu caranya iaitu untuk kita clear cut dari segi kefahaman dan juga tindakan kita, iaitu obviously you faham lah dari segi macam apakah daily routine kita seminggu tu, kita patut buat apa. Dengan kita faham komoditi paling penting kita, asset paling kita ialah mental focus dan juga ialah physical energy. Jadi itu yang sebenarnya saya bawakan lah, kalau you nak tahu dari segi tindakan ataupun apa yang saya boleh bantu you untuk grow jangka masa panjang. Alright, saya rasa itu saja sharing saya untuk hari ini. Hari ini saya tahu hari Sabtu, dan pada sama juga hopefully you boleh jelas dan juga you faham apakah yang saya boleh support you dan juga bantu you untuk jangka sepanjang. Alright. Dan pada masa sama juga, bila kita faham apakah tindakan yang kita buat setiap hari, dia akan totally akan bantu kita untuk kita iaitu buat tindakan yang betul. Okey, buat tindakan betul ni susah juga sebenarnya, sebab tak ramai orang yang mampu buat tindakan yang betul.
Pasalnya dia macam tak ada direction. Sebab tu saya kata ialah memang nak tak nak lah you kena ada satu ialah direction. Nombor dua lah you kena ada skill set. Nombor tiga lah you kena ada obviously lah capital lah. Semua benda pun kita perlu capital. Okay, so jumpa lagi. Salam hormat dan all the best semua. Apakah you punya rancangan you? Apakah saya nak tanya, saya nak baca juga dekat bawah ni. Apakah yang you rasa you patut start focus on? Kan apa yang you patut start focus on dari segi apakah yang you rasa kalau you fokus benda dia akan bagi impact pada you? Apakah prioritization yang you perlu buat untuk minggu depan? You start benda tu guys. Okay, you tulis kat bawah ni dan apa yang patut you stop dan apa patut you buat. Saya nak baca juga. Alright, jumpa lagi dan salam hormat. All the best dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.